Tekun Nasional meneruskan komitmen memperkasa komuniti usahawan tempatan menerusi penganjuran mini Karnival Tekun Madani yang berlangsung di Tamu Desa Inobong, Penampang pada 22 Jun lalu. Perasmian Tamu Desa tersebut itu dilancarkan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict. Program ini merupakan inisiatif bersama Tekun Nasional, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Pejabat Parlimen Penampang yang bukan sahaja memberi ruang kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka, malah memperkukuh semangat kekitaan dalam suasana sambutan Pesta Keamatan. Jelas beliau, Mini Karnival Tekun Madani bukan sekadar platform niaga, malah mencerminkan usaha menyeluruh kerajaan dalam memperkukuh jaringan sokongan kepada usahawan tempatan. Ini sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani yang menjunjung prinsip keterangkuman dan keadilan ekonomi. Antara aktiviti menarik sepanjang program ini termasuklah roruai pameran agensi Koskop, pertandingan suganda serta cabutan bertuah yang menambah kemeriahan suasana. Ewan turut berkongsi pencapaian Tekun Nasional sejak penubuhannya pada tahun 1998 dengan 10.31 bilion ringgit telah disalurkan kepada 598,969 usahawan di seluruh negara sehingga April 2025. Bagi negeri Sabah sahaja, 1.18 bilion ringgit telah disalurkan kepada 65,939 usahawan, membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkasa ekonomi luar bandar. Melalui mini karnival seperti ini, Tekun Nasional bukan sahaja memperkukuh sokongan kepada usahawan mikro dan komuniti B40, malah menyemarakkan semangat perpaduan serta memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampan. Lebih 1,800 usahawan di Sabah menerima manfaat daripada skim pembiayaan usahawan tamu atau SPOT sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benedict berkata, sebanyak 7.5 juta ringgit telah disalurkan kepada 1,809 usahawan melalui skim pembiayaan itu khusus untuk penjaja dan peniaga kecil yang aktif di pasar dan tamu seluruh negeri. Menurut beliau, skim ini adalah bukti komitmen Tekun Nasional dalam memperkasakan ekonomi rakyat melalui pembiayaan mikro, khususnya kepada komuniti luar bandar yang memerlukan suntikan modal untuk mengembangkan perniagaan. Jelas beliau, sehingga April 2025, Tekun telah menyalurkan 10.31 bilion ringgit kepada 598,969 usahawan di seluruh negara. Daripada jumlah ini, 1.18 bilion ringgit membabitkan 65,939 usahawan di Sabah. Di kawasan Parlimen Penampang sahaja, sebanyak 36 juta ringgit disalurkan kepada 1,730 usahawan, manakala 634,000 ringgit telah diberikan kepada 36 usahawan bagi tahun ini sahaja sehingga April. Di seluruh negeri Sabah, 29.9 juta ringgit telah diluluskan kepada 1,663 usahawan sepanjang tempoh yang sama. Ewan turut menyatakan kejayaan Karnival Tekun Madani sebagai platform promosi dan pembangunan keusahawanan tempatan. 5 siri Karnival telah dilaksanakan sepanjang tahun lalu di Sabah, Selangor dan Pulau Pinang yang berjaya mencatat jumlah jualan 5.8 juta ringgit hasil penglibatan aktif usahawan tempatan. Kejayaan itu turut dipacu oleh kerjasama strategik dengan TikTok Shop Malaysia yang memainkan peranan penting dalam membantu pemasaran digital usahawan kecil dan mikro. Bagi tahun 2025,
Karnival Tekun Madani pertama telah diadakan di Dewan Kadamain Square, Taginambo, Kota Belud, sempena Pasta Keamatan selama 3 hari bermula 15 hingga 17 Mei lalu. Kemudahan yang telah disediakan di bawah peruntukan tamu desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Usahawan dan Koperasi Puskop pun lepas, dan pada ketika ini masih berlangsung sambutan Pesta Keamatan. Dan ini antara lain untuk kita memadankan sambutan kebudayaan dan menjadikan sambutan itu sebagai satu platform keusahawanan, terutama kepada usahawan-usahawan mikro, usahawan-usahawan informal di tamu-tamu yang ada di Sabah, dan hari ini kita berada di Tamu Inobong. Saya yakin seperti mana penganjuran Karnival Tekun di Kota Belud tempoh hari, yang mana telah berjaya meraih ataupun menjana pendapatan usahawan kecil sehingga 158,000 dalam tempoh 3 hari, dan pada saya itu merupakan satu sumbangan kita menyediakan platform kepada usahawan-usahawan tamu untuk meraih pendapatan mereka sempena dengan sambutan Pesta Keamatan yang dianjurkan dalam bentuk karnival. Dan untuk ini saya ucap terima kasih kepada Tekun Nasional dan juga semua agensi, semua pihak yang terlibat menganjurkan karnival. Saya dipahamkan, saya berjumpa dengan Persatuan Tamu Inobong, di mana pada ketika ini sebanyak 40 ahli mereka berniaga setiap kali tamu ini berjalan, yaitu pada setiap hari Ahad, dan sudah tentu dalam penganjuran karnival seperti ini lebih ramai lagi yang datang menjual. Saya buat lawatan singkat tadi, ada daripada Tuaran pun datang berjual di sini. Artinya inilah konsep tamu di Sabah. Tidak hanya yang berjual itu datang daripada daerah ataupun mukim atau kampung itu, tapi usahawan-usahawan daripada luar, para pengunjung dari luar daerah juga datang untuk membeli ataupun menjual produk masing-masing. Jadi ini satu keunikan yang mesti kita pertahankan, mesti kita perkasakan, mesti kita kembangkan, terutama dalam aspek penyediaan infrastruktur. Kunjungan saya ke Tamu Inobong 2 tahun lepas, kemudahan itu belum lagi seperti ini, masih ada rumput. Hari ini sudah dikonkret semua. Malah Majlis Perbandaran juga telah membina landscape yang lebih baik, dan saya pikir ini akan dapat memberi keyakinan kepada para pengunjung, kemudahan yang ada di sini untuk datang menyokong usahawan-usahawan di Tamu Inobong. Kemudahan tamu desa yang telah kita laksanakan tahun lepas ada 4 tamu desa, 1 di Tamu Inobong ini, 1 lagi kita telah membina semula gerai di Tamu Babagon. Kita juga telah membina tamu di Togudon yang digunakan untuk menjual sayur-sayur yang ditanam di gunung, sama seperti yang ada di Kundasang. Kemudian di Kampung Mahandoy juga telah dibina satu diritan gerai yang mereka gunakan berjual setiap kali ada musim perayaan. Jadi di Penampang ini ada 4 tamu desa yang telah dibina kemudahannya oleh Kementerian pada tahun ini. Di bawah IKMA kita telah kita sedang mengadakan satu kajian menjadikan tamu desa ini sebagai satu model koperasi, dan saya percaya dapatan nanti selepas 6 tahun kajian 6 bulan kajian ini dijalankan sehingga Desember, dan I'm looking forward to inilah hasil kajian yang sedang dilaksanakan. Saya setuju mesti ada kajian penilaian ke atas tamu-tamu yang kita bina, sejauh mana kemudian itu dapat merancangkan aktiviti ekonomi, terutama dalam soal penjanaan ekonomi kepada usahawan-usahawan yang bertamu di semua tempat yang kita bina. Dan yang pentingnya di Inobong ini kita mulakan dengan aktiviti tamu dulu, karena ini tempat perjumpaan semula, dan saya dipahamkan ini juga merupakan keperluan untuk pergerakan ke gereja dan menjadi tanggung jawab saya untuk membaik kulit. Di Penampang sepanjang tahun lepas kita telah membina semula beberapa jambatan gantung, cuma belum sampai kepada kampung ini. Saya lihat dengan mata sendiri hari ini
keperluan untuk membina semula jambatan nanti.